Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas berkenaan dengan isu dana KWSP beli ringgit. Ini adalah satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Isham Jalil ya, yang mana saya lihat Isham Jalil ini begitu lantang ya menyerang kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya dalam sisi ekonomi yang ada hari ini. Saya lihat kenyataan ini dikeluarkan melalui laman media sosial. So, ini dia, kita tengok dulu videonya. Yang kita guna untuk bayar dividen. So, apa yang berlaku? Kalau dana ini digunakan untuk support ringgit, kita jual yang kat overseas tu, kita punya pelaburan dekat overseas tu kurang, lepas tu kita beli ringgit, lepas tu ringgit jatuh balik, apa yang kita puluh-puluh bilion itu kita guna gone. Lepas tu kita punya pelaburan yang kita beli dulu kat overseas dah kurang, sekarang ni nak jana macam mana nak bayar dividen, kita nak maintain 55%. So sebab itu saya cakap, jangan guna dana KWSP ni untuk main-main dengan forex ini, untuk beli ringgit lah, apa benda lah, inilah yang KWSP guna ni, dia ikut setiausaha politik Menteri Kewangan. Nombor satu, isu ini adalah isu dasar kewangan. Apa hal pula setiausaha politik pula nak jawab? Betul tak? Setiausaha politik ni, saya dulu dalam kerajaan, saya dulu pernah kerja dengan Tun Najib, saya tahulah dia patut jawab isu-isu politik. Kita tanya berkenaan dengan isu dasar ni, sepatutnya yang jawab siapa? Sama ada Anwar Ibrahim sendiri ataupun CEO KWSP sendiri yang jawab, atau Menteri Kewangan. Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kedua, CEO KWSP. Bukannya setiausaha politik. Saya tak mahu dengar, rakyat tak mahu dengar setiausaha politik. Setiausaha politik nafi je. Dia kata ni spekulasi-spekulasi. Saya nak dengar daripada CEO KWSP sendiri nafi, sama ada benda ini betul ke tidak. Ini daripada penganalisa ekonomi yang cakap. Penganalisa ekonomi cakap 35.3 bilion hasil pelaburan KWSP boleh ditukar kepada ringgit. Ini penganalisa politik, penganalisa ekonomi yang cakap. Okey, lepas itu ini daripada EPF punya CEO sendiri. Dia cakap apa? Ini pada minggu lepas, Mac 4 Mac 2024. CEO EPF, KWSP punya CEO cakap apa? Tengok ni, dia kata EPF hints at potential support. EPF telah bagi bayangan untuk menyokong ringgit. Ini dia sendiri cakap. Ini laporan kata, the Employee Provident Fund Chief Executive Officer Ahmad Zulkarnain has hinted at potential support for the weak ringgit through repatriation of fund. Maksudnya CEO kepada KWSP ini telah bagi bayangan untuk dia repatriate ni, bawa balik pelaburan daripada luar. Saya nak menjawab isu ini. Saya tak adalah sehebat Isham Jalil, sekolah dekat overseas, jadi setiausaha politik Datuk Seri Najib. Tetapi dalam isu ini, sia-sialah kalau kamu seorang yang pintar, seorang yang cerdik, tapi kamu keluar kenyataan yang pada saya berbau provok saja, yang tidak menguntungkan rakyat Malaysia. Jadi apabila Isham Jalil menyatakan bahawa KWSP jual dana di overseas untuk support ringgit, beli ringgit, lepas tu ringgit jatuh balik, puluh-puluh bilion kita gone ataupun hilang. Dia juga menyatakan bahawa dana overseas dah kurang, macam mana nak jana bayar balik dividen, nak maintain 5.5% ya. Dia juga kata jangan guna dana KWSP main forex. Isham Jalil juga menegur jawapan daripada setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu ini, yang mana dia kata tidak layak untuk menjawab, dan dia rasa bahawa setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya boleh menjawab isu politik, tak boleh jawab isu dasar. Jadi saya menjawab isu yang dikatakan sebagai KWSP jual dana di overseas untuk support ringgit, beli ringgit, lepas tu ringgit jatuh ni. Isham Jalil, kamu kalau orang bijak, kamu tak keluar kenyataan berpandukan akhbar. Saya tengok tadi, dia tunjuk akhbar macam ni, kan? Sepatutnya Isham Jalil tak payah tunjuklah akhbar. Isham Jalil patutnya pergi tanya dekat CEO KWSP supaya lebih tahu dengan perkara ini. Jadi itu jawapan mudah saya. Dia jangan buat andaian yang dia tidak buat analisa. Ini andaian tau. Dia baca kenyataan media dan akhirnya dia pergi buat analisa dia sendiri yang tidak tepat. Dan dia tidak bertanya dengan pihak KWSP. Paling lekeh, dia kena pergi tanyalah dekat kerani KWSP ke, paling bodoh itulah kan.
Jadi kalau dia pergi buat andaian macam ni, pada saya ini adalah propaganda yang tidak wajar Isam Jalil lakukan. Itu part saya nak jawab tentang isu dia kata KWSP jual dana dekat overseas. Sebab dia tidak ada membawa bukti-bukti kukuh untuk dia nak menyokong kenyataan dia. Yang dibawa keratan-keratan akbar. Ini tak boleh pakai lah Isam Jalil. Apa punya orang lah. Okey, yang keduanya yang saya lihat dia kata dana overseas dah kurang, macam mana nak jana balik dividen, nak maintain 5.5% dividen. Ini juga jawapan tadika tau. Saya nak jawab dengan Isam Jalil ni. Orang bodoh, orang kampung pun boleh fikir. Orang buat bisnes, berapa keuntungan dia, maka itulah dividen yang dia nak bagi. Sama juga mana-mana GLC, syarikat-syarikat besar, mereka nak bayar bonus melalui keuntungan mereka. Jadi, bagaimana KWSP nak bayar bonus 5.5% ini adalah berpandukan kepada keuntungan daripada KWSP itu sendiri. Saya percaya kepimpinan Dato' Seri Ibrahim tak buat kerja gila. Isam Jalil kena ingat, zaman pemerintahan UMNO Barisan Nasional, apa berlaku? Kalau kita ingat tentang tabung haji. Tabung haji, keluar bonus, keluar dividen macam-macam. Rupa-rupanya tabung haji rugi. Dia keluarkan dividen bonus melalui duit-duit pencarum. Tapi KWSP ini tak buat macam tu tau Isam Jalil. Jadi dividen yang nak di-maintain 5.5% itu bukan di-maintain. Tetapi harus dibayar dengan ketetapan dia kerana telah pun dikira rugi untung mereka. Ya? Jadi dia tidak ada penipuan di situ. Senang ya, jawapan mudah ini. Jadi Isam Jalil kalau nak bercakap, guna akal. Okey. Isam Jalil juga kata, jangan bermain forex. Ini juga satu andaian. Ingat, kerajaan yang ada hari ini, Perdana Menteri yang ada hari ini buat gila. Macam zaman PN, pemerintahan Tun dulu. Duit hilang kerana beli forex, beli saham. Ingat buat kerja gila ni. Ingat Isam Jalil, jangan buat tuduhan palsu kamu. Okey, saya tidak nak jawab panjang isu dia kata KWSP main forex ini. Itu saja jawapan ringkas dekat situ. Lepas itu, Isam Jalil pula kata, setiausaha politik Dato' Seri Ibrahim tidak layak untuk menjawab isu ini. Kerana isu ini isu dasar. Waktu 1MDB, Isam Jalil setengah mati mempertahankan Najib berkenaan dengan isu 1MDB. Ini adalah isu dasar, isu kewangan negara. Ingat Isam Jalil, hari ini kamu cakap orang ini tak layak. Jadi kamu dulu yang buat boleh pula, orang lain buat tak boleh pula. Siapa yang nak jawab isu ini? Kalau setakat Isam Jalil, setiausaha politik lah yang jawab. Label Isam Jalil ni siapa? Saya minta maaf lah, agak sombong sikit lah. Saya lagi besar daripada Isam Jalil. Kalau dalam UMNO, saya ketua bahagian, ketua cabang. Isam Jalil tak ada jawatan sekarang ni. Tak payah berkokok. UMNO buang dia, parti tak ada. Bukan ada parti pun dia. Itu sudah cukup menandakan bahawa tak ada value dah Isam Jalil punya cakap. Untung je setiausaha politik nak jawab dia punya cakap. Dia nak suruh Anwar Ibrahim nak jawab cakap dia. Nak suruh CEO KWSP jawab cakap dia. Dia nak suruh Menteri Kewangan 2 nak jawab cakap dia. Who are you Isam Jalil? Kau hanya bersangi je. Nyamuk kecil. Tak payah berbunyi kau. Kau dah tak ada kuasa politik hari ni. Bertanding pun kalah, sibuk. Jadi itu jawapan mudah saya. Isam Jalil kena ingat ya. Dia nak cerita tentang kerajaan nak rugi dan sebagainya. Saya ada satu cerita. Semalam diumumkan ya oleh Menteri Kewangan 2, iaitu Datuk Seri Amir Hamzah, berkenaan dengan apa? Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah menjawab di sini bahawa kerajaan sudah bayar RM48.06 bilion hutang 1MDB. Bos kau Najib, kau nak pergi cerita Malaysia rugi berbilion hari ni. Kita bayar duit 1MDB, tak tahu apa benda yang 1MDB buat, tiba-tiba kita bayar sekarang ni 48 bilion. Itu sebahagian yang kita nak bayar. Apa yang kita dengar dekat sini? Di dalam Dewan Rakyat ya, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah
memberitahu jumlah itu termasuk bayaran ES 3 bilion, RM 14.2 bilion yang dibuat pada Mac 2023 menerusi belanjawan 2023. Baki hutang 1MD perlu dibayar bagi sukuk dengan nilai prinsipal adalah 5 bilion yang akan matang pada 2039. Di bawah perjanjian penyelesaian yang ditandatangani pada 2020, kerajaan sudah menerima bayaran daripada Goldman Sachs, ES 2.5 bilion dan sebagainya. Tetapi hari ini kita perlu membayar hutang 1MDB yang sebanyak 48.06 bilion. Apa kau nak cakap sekarang ni, Sam Jalil? Kau pergi cerita ke WSP yang terang-terang boleh bayar bonus. Kau nak kata ke WSP digunakan untuk mempertahankan, memperkukuhkan ringgit. Kau bagi bukti keratan akhbar. Apa punya mentaliti lah. Belajar dekat mana kau belajar? Nak buat kenyataan macam tu, Sam Jalil? Kau nak cari glamour je? Maaf cakap lah. Tu standard kau. Ini bukan perkara main-main. Kalau kau nak ulas ekonomi, kau ulas betul-betul. Saya nak beritahu dekat Sam Jalil. Kau sekarang ni sebagai rakyat biasa, kalau kau rasa nak membetulkan apa yang kau cakap, kau pergi jumpa CEO KWSP. Kau pergi jumpa Menteri Kewangan 2. Ataupun kau pergi jumpa Datuk Seri Ibrahim. Bukan orang itu nak pergi cari engkau. Engkau tu siapa orang nak pergi cari? Dia nak Datuk Seri Ibrahim jawab kenyataan dia. Dia nak Menteri Kewangan 2 nak jawab kenyataan dia. Dia nak CEO KWSP jawab dengan ni kenyataan dia. Kalau macam tu kerja mereka-mereka ini, semua rakyat yang 32 juta rakyat Malaysia ni, bagi satu soalan, semua dia nak kena jawab. Bangang betul lah punya kenyataan. Engkau ni rakyat biasa macam aku je. Dah aku cakap, aku ni lagi ada jawatan daripada engkau. Aku ni standard aku lebih tinggi daripada engkau. Tapi tidaklah kita buat macam tu. Dulu UMNO jadi kerajaan pun aku taklah jawab macam tu yang bodoh-bodoh. Ini yang kau bagi bodoh-bodoh. Bola tanggung, babe. Kalau saya boleh jawab, orang lain macam mana? Banyak lagi. Kalau orang lain nanti komen dekat bawah ni, banyak lagi orang komen tentang kau ni. So tak nak ulah panjang-panjang lah isu ni. Dah cukup lah. Hutang Najib. Macam mana hutang Najib ni? Kau nak bayar? Engkau ada saham kau tahu. Engkau jadi setiausaha politik Najib. Aku nak tahu berapa duit 1MDB yang kau sakau juga. Sebab apa engkau setiausaha Najib? Jadi Isam Jalil tak payahlah nak cakap berkobar-kobar. Kau cakap, baik Isam Jalil cerita kronologi. Macam mana hutang 1MDB ni perlu dibayar oleh kerajaan hari ini 48.06 bilion. Tanpa kita tak tahu apa bisnes yang dibuat oleh 1MDB sampai hari ini. Baik jawab yang tu. Selesai. Hutang negara ni bertimbun-timbun ni disebabkan Najib juga ni. Kau kena jawab ni Isam Jalil. Anwar belum buat hutang ni. Sudah cukuplah di situ. Sekian saja. Terima kasih Sam Jalil kerana menunjukkan agak-agak kurang cerdik kamu. Thank you.